Tonton je lah. தெற்கு இருக்காருன்னா வடக்கு இருக்காருண்ணா? இது ரெண்டும் கிடையாது. இது ஒரு மாதிரி பொதுவா. Hai, kembali kita ke Intermezzo dan kali ini kita nak bercakap tentang dua filem yang disenaripendekkan untuk Academy Awards dari India. Iaitu filem Mandela, sebuah filem yang dilakonkan oleh Yogi Babu, seorang, saya rasa kalau siapa tengok Tamil tu walaupun mungkin tak kenal nama dia, tapi biasalah nampak Yogi Babu ni sebagai seorang komedian yang sangat orang kata apa, kelakar gila dan sangat famous lah dalam filem-filem Tamil terutamanya. Memang pelakon komedi 10 antara 10 pelakon komedi yang terbaik di India lah. Yelah, betul tu. Dan satu lagi adalah filem Nayatu yang dilakonkan juga oleh seorang pelakon yang tengah meningkat naik, iaitu nama dia apa, George. Sebelum ni dia banyak dapat best actor dalam filem nama dia Joseph tahun 2018 tak salah saya. Tapi dalam yang Nayatu ni lagi best lah saya rasa. Dan kedua-dua filem ini adalah merupakan filem satira politik. Mandela lebih kepada satira bersifat komedi, dan Nayatu lebih bersifat realis lah. Saya tengok dua-dua, tapi Fadli tengok Mandela. Dia baru masuk dalam watchlist dia Nayatu. Okay, tapi kita akan cerita pasal Mandela dululah. So, apa yang bagusnya ataupun yang menariknya tentang Mandela ni bagi pandangan Fadli? Cara pembikinan atau pembangunan penceritaan naratif Mandela ni orang kata sangat lancar, sangat seronok dan pandai dibawa oleh penulis skrip dan sang pengarah. Sebab kisah dia mungkin kata mudah, tapi cara dia letakkan dilema dan suspense-nya sangat bagus. Sebab dia kisah dia tentang Yogi Babu ni lah, Mandela, nama dia Mandela. Dia macam seorang ala-alam bodoh lah dekat kampung tu, yang mana orang semua tak peduli atau orang semua pelekehkan budak tu. Dan dia tukang gunting rambut. Gunting rambut. Tapi bila tiba pilihan raya, mulalah orang mencari-cari undi kan. So ceritanya si Mandela ni baru masuk mengundi. Sebenarnya Mandela ni pun dia seorang yang biasalah di India, dia banyak kes di mana rakyat itu tidak mempunyai IC lah dalam konteks Malaysia kan. Dia tak ada IC dan sebagainya. So bila tak ada IC, dia tak boleh nak daftar sebagai voters. So sampai ada dia cerita tu menyebabkan si Mandela ni, in fact sebenarnya Mandela ni pun tak ada nama dia kan. Nak panggil apa pun tak tahu. Tak macam mana, adalah dia punya sebab dan akibat dia, tapi nama dia Mandela. Dan saya menarik juga Mandela tu sebab dia nak refer to Nelson Mandela bagi saya kan. Seorang tokoh demokrat yang memperjuangkan orang kata apa, apartheid dan juga sistem demokrasi lah. Dan yang menarik bagi saya mereka tidak menyatakan secara direct, okey kita nak nak kritik demokrasi begini-begini, tapi demokrasi itu ditonjolkan dalam bentuk plot-plot dia. Itu yang menarik tu, seolah-olah macam kalau kita kata apakah kelemahan-kelemahan demokrasi, mungkin 1, 2, 3, 4, 5. So yang kelemahan pertama dia adalah dia dalam konteks ni ada cerita pasal isu Kingmaker. So Kingmaker tu dia tak cerita pasal Kingmaker tu ada istilah Kingmaker tu, tapi plot tu dikembangkan ceritanya hingga kita boleh faham, ni dia nak cerita pasal kelemahan Kingmaker, ni nak cerita pasal ni. Itu yang kita rasa dia jadi sangat blend in lah, dia punya narration storyline dengan apa yang dia nak kritik dalam konteks politik itu. Politik demokrasi lah maksud saya. Okay? Okay, seterusnya kita pergi ke filem Nayatu ataupun yang bermaksud The Hunt. Pemburuan. Okay. Kalau kita biasa tengok, yang menarik cerita Nayatu ni, kalau kita biasa tengok filem-filem India tu, bukan filem India pun yang dia punya, kita kata landscape dia adalah ahli politik, polis dan juga rakyat biasa. Selalunya villain dia siapa?
Kadang polis, kadang penjahat ni lah perompak. Villain dia adalah polis, ahli politik lah, dan yang kena hentam tu adalah rakyat lah kan. Okay. So dalam banyak cerita memang tipikalnya begitu. Malah dalam filem antara top grossing yang tahun lepas, Jai Bhim, cerita Jai Bhim pun sama juga. Jai Bhim tu adalah satu cerita yang mana yang dihentam itu adalah rakyat biasalah, iaitu Dalit, bangsa Dalit, kasta Dalit, dan kemudian yang menjadi culprit tu adalah ahli politik dan juga polis lah, tipikal, okay? Itu biasa. Tapi dalam ayat tu dia terbalik. Culpritnya masih ahli politik, dan villain dia terbalik. Villain dia adalah rakyat biasa. Dan juga yang jadi mangsa adalah polis. Ini sangat menarik. Itu yang menyebabkan dan seperti biasa filem Malayalam lah, dia memang akan ambil time untuk dia bina dia punya ethos filem itu, milieu cerita itu. Jadi mungkin dalam masa setengah jam anda akan apa cerita ni kan. Tapi cuba faham keadaan suasana kampung tu macam mana. Sebab dia nak mengaitkan tentang isu personal dan juga kaitan dengan bagaimana dengan kasta dan juga dengan jawatan polis. So nak merangkumkan ketiga-tiga tu dan nak menjadikan satu insiden yang sebenarnya sangat biasa, iaitu di mana 3 orang polis ni baru balik daripada kenduri, dan kemudian dia terlanggar seorang rakyat biasa. Yang mana rakyat biasa ini adalah merupakan sebahagian daripada golongan Dalit, tak salah saya masih lagi Dalit, yang mana Dalit ini sedang mendapat perhatian ahli politik yang nak minta undi mereka dalam pilihan raya terdekat. Kingmaker lagi lah. Tapi dalam konteks yang macam ni, rakyat itu pun dia ada dia punya kepentingan dia. Sebab kepentingan dia, sebab dia orang dah lama disisihkan dan sebagainya. Jadi mereka melihat tu sebagai satu peluang untuk mereka menekan ahli politik, memanipulasi keadaan lah. Manipulasi keadaan. Tapi kalau kita lihat, kalau kita berada di tempat mereka, macam itulah masanya untuk kita ambil gunakan kan. Bila lagi benda itu jadi dalam konteks politik yang ahli polis yang dimangsakan tu sebagai suatu bentuk rakyat tu mengambil kesempatan pula ke atas ahli polis itu sendiri. Aku suka mendengar ni pun dah kita selalu ditampilkan dengan karya-karya subaltern hendak bersuara, karya-karya golongan yang kononnya tersisih ataupun golongan yang tidak diberi suara kan. Dan ini golongan ini sudah diberi suara, tapi sebenarnya golongan yang diberi suara ni menekan pula golongan penguasa. Betul. Atau penguatkuasa. Penguatkuasa satu hal, dan juga ahli politik. Ahli politik ni sebab yang akan menentukan undi mereka adalah golongan yang bawah ni. Jadi dia harus menunjukkan bahawa kes itu dapat diselesaikan. Jadi polis itulah yang menjadi mangsa. Dan polis yang di sebelah politician ni mengejar polis yang jadi mangsa ni kan, dan untuk something need to be done lah. Someone need to be executed, someone need to be, orang kata kambing hitam untuk menyatakan bahawa kes ini telah selesai. Jadi dan sampai di hujung tu ada satu perkara yang sangat orang kata mencengkangkan lah. Akhirnya kita dapat rasa helplessness tu. Kalau dia akhirnya kita pilih faham, dia bukan lagi tentang isu kau rakyat biasa atau tak, kau polis atau tak, kau ahli politik ke tak. Tapi kalau kita berada di satu sudut di mana semua orang menjadi musuh kita, dan kita tahu kita memang tahu kita ini dizalimi, tapi orang lain melihat kita yang the culprit. Jadi macam mana kita nak berhadapan dengan benda macam tu? Dan tambahan pula dalam posisi anda adalah polis. Anda menjadi mangsa kepada sistem yang anda perjuangkan sendiri. Macam mana tu? Anda nak bawa demokrasi, tapi akhirnya demokrasi itu menjerat balik diri anda, dan anda sebenarnya berada di tengah-tengah. So itu yang saya rasa satu yang baguslah tentang ayat tu, dan memang sangat sokonglah dia masuk dalam shortlisted dalam walaupun tak masuk nominasi. Kita tahu lah India kan filem-filem dia banyak yang bagus-bagus dan terdiri daripada pelbagai bahasa kan. Dan dia mengingatkan kita kepada Zara 9 Interrogation kan, yang suatu ketika beberapa tahun sudah meletup juga filem tu. Cuma yang kali ni saya rasa lebih lagi lah, sebab dia bawa ambil sisi yang itu, iaitu di mana bagaimana kalau polis pula yang menjadi mangsa kezaliman, dan yang menzalimi itu adalah ahli politik dan juga rakyat biasa yang terpinggir. Itu yang saya rasa sangat menarik dan perlu ditonton lah.
Ya. Yang menarik dia tentang filem-filem India ni kan, sudah tentu macam Mandela, dan saya tengok sedikit yang filem kedua tu, yang mana kita boleh tengok dia orang punya kepakaran atau keahlian mereka dari segi teknik. Sebab macam Mandela kita tengok shot laju, suntingan cepat dengan beberapa sudut-sudut paparan yang ditampilkan dalam filem Mandela. Jadi filem tu laju, filem tu bergerak cepat. Filem tu memang antara orang kata filem-filem yang kita senang nak menonton, cepat akses orang kata. Dalam orang kata dalam filem mana-mana filem Hollywood, kalau ada yang jenis macam tu, dia staraf bagi aku lah. Dan yang menariknya filem lagi satu tu yang saya tengok sikit tu, kalau yang tadi tu dengan lagu, sound, mixing dengan suntingan ni, yang ini pula kalau aku tak silap lah, suntingan ni boleh buat satu one shot kan, one long shot. Tak silap aku. Banyak yang filem dengan siap kamera ni kurang lagu, tak silap aku. Betul kan? Lagu pula saya rasa sangat function. Lagu tu hanya pada di kenduri. Dan kalau kita dengar lagu dalam kenduri tu, dia cerita pasal sotong. Dia cerita pasal macam mana seorang ibu mencari sotong, kemudian sotong itu dipotong-potong. Dia cerita pasal mana, dan kemudian masakan sotong itu dimakan oleh keluarga dia. So dia ada macam naratif tersembunyi yang dia nak cerita, dan memang selepas kenduri tu baru insiden itu berlaku. So kena tunggu setengah jam baru jumpa cerita sotong tu lah. Tapi kalau siapa yang mungkin menonton review ni ataupun yang telah menonton, pergi balik dekat bahagian yang lagu sotong tu, dengar cerita sotong tu. Itu adalah, saya rasa, merupakan satu foreshadow untuk cerita selepas itu. Tu yang power lah. Sebab dia macam ni tau, India ni saya rasa kelebihan dia tak bermain dalam konteks teknik-teknik khas kan, macam CGI ke apa ke tu kita tak nampak sangat lah. Mereka dah pernah bermain dengan pernah CGI. Bermain tapi macam sekarang tengok ini mainan baru mereka lah. Baru, ataupun saya rasa mungkin kekuatan mereka dari segi sudut memainkan naratologi. Maksudnya memang kemahiran mereka bercerita. Cerita yang macam mana dipamerkan, itu yang dimanipulasikan, benda-benda yang sangat asas lah kepada sebuah filem itu sendiri. So tontonlah filem itu, dan kita jumpa lagi untuk sesi yang berikutnya. Terima kasih.